Salmah sebagai saksi pendakwa telah menuduh Samsir telah membunuh Azman dan Saniah dan kemudian mencampakkan mayat mereka dalam lubang najis di belakang rumah Salmah. Kampung Muhibah di Peserai Batu Pahat, Johor. Satu ketika dahulu penuh dengan suasana yang tenang dan tidak ada beza dengan kampung-kampung yang lain di sekelilingnya. Mereka saling kenal mengenali dan mempunyai ikatan persaudaraan. Dek kerana itu, ibu bapa tidak bimbang membiarkan anak-anak mereka bermain sekitar kampung itu. Kejadian jenayah jarang sekali didengari. Bagaimanapun, tanggal 30 April 1984 mengocak suasana keharmonian kampung itu. Cerita tragis ini bermula. Sepasang suami isteri, Wardi Wasis berusia 48 tahun dan Sukiam Hassan berusia 42 tahun, seperti biasa pada petang itu menunggu anak-anak mereka pulang dari bermain. Kedua-dua anak kesayangan mereka, Azman dan Saniah, masih tidak pulang walaupun azan maghrib sudah berkumandang. Kebimbangan kedua-dua ibu bapa ini mula semakin memuncak kerana anak-anak mereka tidak pernah berkelakuan seperti ini. Lantas Wardi akhirnya membuat keputusan membuat laporan polis pada hari itu kerana bimbang ada sesuatu yang tidak kena menimpa kedua-dua anaknya. Hari berganti hari, Wardi seolah-olah hilang akal mencari di mana anak-anaknya. Wardi dibantu sanak saudara dan penduduk kampung berusaha mencari anaknya tetapi menemui jalan buntu. Pada 6 Mei 1984, seorang jiran kepada Wardi bernama Razali terbau benda busuk di belakang rumahnya. Bau busuk ini tidak seperti kebiasaan bau yang terdapat di sekeliling perkampungan itu. Kerana bau yang teramat busuk itu, jirannya membuat keputusan untuk bermalam di rumah bapanya yang terletak di kampung petani tidak jauh dari situ dan menceritakan perihal bau tersebut. Pada 7 Mei 1984, Razali telah pergi semula ke rumahnya bagi memeriksa punca bau busuk tersebut. Beliau sangat yakin bau tersebut datang dari lubang najis di belakang rumahnya. Setelah dia mengalihkan papan yang menutup lubang itu, dia terkejut apabila melihat dua mayat di dalam lubang itu. Berdasarkan persamaan tali rapia yang digunakan untuk mengikat kanak-kanak malang yang dijumpai di rumah jirannya, polis tidak menunggu lama untuk mencari orang yang disyaki, iaitu isteri Razali, Salmah binti Muhammad Saleh. Salmah ditahan hari yang sama dan keesokan harinya pada 8 Mei 1984, seorang buruh ladang di air Bemban dekat Kulai, Samsir Abdul Rahim, ditahan di kampung Teluk Bakung, Batu Pahat. Dengan penahanan kedua-dua mereka, bermulalah pendedahan demi pendedahan menggemparkan bukan sahaja mengenai pembunuhan itu tetapi hubungan terlarang antara Samsir dan Salmah. Cara pembunuhan dua adik-beradik ini mendapat liputan yang meluas oleh media-media. Ramai pihak memberi perhatian kepada perbicaraan kes ini di mahkamah. Bermacam persoalan di benak minda masyarakat yang harus dijawab. Sejauh mana hubungan Samsir dan Salmah? Apakah motif utama pembunuhan dua beradik ini? Kenapa anak-anak kecil ini diperlakukan sedemikian? Selepas didakwa di Mahkamah Magistrate Batu Pahat, kes Samsir dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Muar pada 17 Januari 1987. Di depan Hakim Muhammad Yusof Chin, Samsir dibela oleh G.F. Nelson, manakala pendakwaan oleh Timbalan Pendakwa Raya diwakili oleh Saufi Afendi Muhammad. Dalam perbicaraan awal, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Batu Pahat, Asisten Superintendent Abdul Rahman Kamil, menceritakan detik penemuan mayat dua beradik itu. Sebagai pegawai penyiasat kes itu, Abdul Rahman berkata, dia mengetuai sepasukan polis ke Kampung Muhibah selepas dimaklumkan penemuan mayat itu kira-kira jam 2.15 petang pada 7 Mei 1984 oleh Razali. Katanya lubang najis itu ditutupi kepingan papan dengan sekeping papan lapis di bahagian atas dan apabila dialihkan, ternampak mayat Azman menghadap ke atas dan adiknya Saniah yang menghadap ke bawah. Kedua-dua mayat itu diikat bersama mulai bahagian perut hingga bahagian leher. Azman memakai seluar panjang berwarna coklat dan baju lengan panjang, manakala Saniah memakai baju T warna merah hati dan seluar bercorak bunga.
Apa yang lebih mengerikan yang hanya dapat dilihat pada mayat Azman adalah bahagian tulang belakangnya, manakala bahagian badan lain sudah tiada. Mayat Saniah walaupun lebih reput tetapi tidak seteruk Azman. Kira-kira jam 6.30 petang hari yang sama, seorang pegawai polis wanita, Inspektor Lee Siew Ki, telah melakukan pemeriksaan ke atas rumah Salmah dan menjumpai 4 utas tali. Seutas tali dijumpai di alang rumah, 2 utas di ruang tamu dan seutas lagi di dapur. Selepas membandingkan tali yang dijumpai dan tali yang digunakan mengikat mangsa, anggota polis menangkap Salmah pada hari itu juga, diikuti Samsir keesokan harinya. Pada 21 Mei 1984, anggota polis menemui sehelai baju T di rumah Salmah dan hasil pemeriksaan di Jabatan Kimia di Johor Bahru menemui kesan beberapa warna. Oleh kerana baju itu dijumpai di rumah Salmah, polis membuat andaian baju itu milik suaminya, Razali Janis. Tetapi setelah disoal siasat secara terperinci, Salmah ketika memberi keterangan kemudian memberitahu bahawa baju itu digunakan oleh Samsir untuk mengelap kesan darah pada lantai. Memasuki hari keempat perbicaraan di mahkamah, Salmah sebagai saksi pendakwa telah menuduh Samsir membunuh Azman dan Saniah dan kemudian mencampakkan mayat mereka dalam lubang najis di belakang rumah Salmah. Menceritakan detik pembunuhan itu di mahkamah yang penuh sesak pada hari kejadian, katanya Samsir datang ke rumahnya kira-kira jam 8 pagi dan selepas berbual seketika, mereka memutuskan untuk melakukan hubungan intim. Ketika itu katanya bayinya yang berusia 3 bulan tidur di ruang tamu, manakala seorang lagi anaknya berusia 2 tahun sedang bermain. Menyedari anak jirannya masuk ke bilik tidur ketika mereka melakukan hubungan, Salmah memberitahu Samsir mengenai kehadiran tetamu tidak diundang itu, menyebabkan lelaki itu bingkas bangun meluru ke arah Azman. Katanya Samsir menangkap Azman dan menolaknya jatuh ke lantai lalu mencekik kanak-kanak itu yang ternyata tidak mampu melawan. Samsir kemudian meminta beberapa utas tali dan dia mengikat badan Azman dan kemudian meminta beberapa utas tali lagi. Kemudian Samsir mencekik pula Saniah yang ketika itu terlentang tidak bermaya di lantai. Lepas mengikat Saniah, Samsir sambil memastikan tidak ada orang lain nampak, mengheret 2 beradik itu ke belakang rumah dan menyumbat mereka ke dalam lubang najis. Salmah mendakwa Samsir juga telah mengugut akan membunuhnya jika memberitahu orang lain mengenai kejadian itu, dan Samsir memberitahu Salmah untuk mengatakan 2 beradik itu dilarikan oleh kereta biru. Salmah juga memberitahu bahawa dia cuba menghalang Samsir mencekik Azman tetapi tidak dipedulikannya. Dari segi perhubungan dengan keluarga Wardi, katanya memang ada perselisihan faham tetapi tidak serius. Malah dia ada melawat keluarga itu selepas kejadian itu, tetapi tidak menceritakan tentang perkara yang telah berlaku. Selepas kejadian itu, Salmah mengaku dia menyesal, tetapi keadaan ketika itu menyebabkan dia tidak boleh memberitahu sesiapa mengenai pembunuhan itu. Sementara itu, Razali telah menceraikan Salmah ketika Salmah bergelut di dalam perbicaraan di mahkamah. Salmah dengan berani membuat pendedahan bahawa dia telah melakukan hubungan terlarang dengan Samsir. Pengakuannya telah menggemparkan masyarakat umum ketika perbicaraan kes pembunuhan 2 beradik di Mahkamah Tinggi Muar Johor sentiasa melingkari sejarah hidupnya. Salmah menjadi tumpuan masyarakat di sepanjang perbicaraan kes pembunuhan itu. Berbagai-bagai tanggapan dilemparkan kepadanya. Salmah dianggap sebagai seorang isteri yang curang dan sebagainya. Di sebalik pengakuannya semasa perbicaraan itu, tiada siapa tahu tentang kehidupan sebenar Salmah yang menjadi saksi terpenting. Tidak siapa tahu kenapa Salmah begitu berani membuat pendedahan itu, biarpun ia mencemarkan maruah dan harga dirinya sendiri. Perbicaraan berakhir apabila mahkamah akhirnya membuat keputusan Samsir tidak bersalah dan tidak cukup bukti mengaitkan Samsir dalam kes ini, dan kes ini terus menjadi misteri sehingga ke hari ini. Sekian, terima kasih.